Assalamualaikum semua. Apa khabar? Cikgu harap semuanya sihat. Okey, hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu Unit 12 iaitu Amalan Baik. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah Asal-usul nama baling Kedah. Standard kandungan 2.3.1 iaitu membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai daripada bahan sastera dan bukan bahan sastera iaitu cerita. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat membaca cerita dan menyatakan nilai. Mari kita lihat buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 muka surat 76. Sekarang mari kita sama-sama baca asal-usul nama baling Kedah. Okey, awak semua baca bersama-sama cikgu ya. Menurut cerita orang-orang tua, pada zaman dahulu, sekumpulan petani dari Siam telah membina rumah di sebuah kaki gunung di negeri Kedah. Tanah di kawasan tersebut sangat subur. Mereka membantu dengan mengusahakan ladang tanaman di situ. Mereka bekerja siang dan malam. Pelbagai pokok buah ditanam. Selepas beberapa tahun, pokok manggis, lansat dan cempedak berbuah dengan lebatnya. Tiba-tiba sekawan kera datang lalu makan buah-buahan di ladang tersebut. Para petani berusaha dengan pelbagai cara untuk menghalau kera-kera itu. Namun, kera-kera itu tidak lari ke hutan yang berdekatan. Petani-petani itu telah bermesyuarat untuk menamai tempat itu Banlin, yang bererti kampung kera dalam bahasa Siam. Lama-kelamaan perkataan Banglin menjadi baling. Okey, asal baling ialah dari perkataan Banlin yang bermaksud kampung kera. Okey, sekarang kita tengok pernyataan yang diberi di bawah. Petikan dan nyatakan nilai yang sesuai dengan ayat tersebut. Okey, yang pertama, mereka membantu dengan mengusahakan ladang tanaman di situ. Okey, ayat ini telah diwarnakan di dalam petikan dengan warna ungu. Okey ya. Okey. Nilai yang sesuai dengan ayat ini ialah dah diberi iaitu bekerjasama. Pernyataan yang kedua, mereka bekerja siang dan malam. Nilai yang sesuai ialah apa? Rajin. Okey, dan yang ketiga, para petani berusaha dengan pelbagai cara untuk menghalau kera-kera itu. Maksudnya apa? Nilai murni yang sesuai dengan ayat yang diberikan ialah tekun berusaha. Okey. Sekarang mari kita sama-sama lihat buku aktiviti jilid 1 muka surat 87. Okey. Baca cerita kemudian nyatakan nilai yang diperoleh berdasarkan frasa yang berhuruf tebal. Okey, tajuk Sang Lebah dan Sang Kelulut. Okey, kita baca bersama-sama.
Lepas ni cikgu akan terangkan pada kamu bagaimana untuk mencari nilai pada frasa yang berhuruf tebal. Okey, kita baca sama-sama. Pada suatu hari, sang lebah ke rumah sang kelulut. Dia melihat sang kelulut sedang bekerja dengan tekunnya. Okay. Hai sang kelulut, kecilnya sayap kamu. Kamu tentu kalah jika berlumba terbang dengan aku, kata sang lebah dengan sinisnya. Belum tentu kamu menang. Esok kita berlumba. Tebuan boleh menjadi pengadilnya, kata sang kelulut. Keesokan harinya, pertandingan diadakan. Sang lebah terlanggar pokok kerana dia terbang terlalu laju. Sang kelulut yang berada di belakang terus terbang ke arah sang lebah. Sang kelulut mengangkat sang lebah lalu terbang ke arah tali garisan penamat. Sejak hari itu, sang lebah tidak sombong lagi. Ada 5 frasa yang berhuruf tebal. Sekarang berdasarkan frasa yang berhuruf tebal ini, cikgu akan nyatakan nilai yang sesuai. Okey, selepas itu cikgu nak awak tulis di tempat yang telah disediakan. Okey, kita tengok frasa yang pertama. Okey, frasa yang pertama ni awak tulis nilainya di nombor yang pertama. Okey, sedang bekerja dengan tekunnya. Okey, frasa sedang bekerja dengan tekunnya. Okey, nilai apa yang sesuai? Okey, nilai yang sesuai ialah rajin. Okey, kita tengok yang kedua. Esok kita berlumba. Esok kita berlumba. Maksudnya apa? Nilai dia. Nilai yang sesuai. Kita berlumba. Berani. Yang ketiga, tabuan boleh menjadi pengadilnya. Tabuan adalah rakan, kelulut dan sang lebah. Jadi, dia mempercayai tabuan. Tabuan ni adalah rakannya. Jadi, mempercayai rakan. Nilai yang sesuai ialah yang ketiga, mempercayai rakan. Okey, frasa yang keempat, mengangkat sang lebah. Mengangkat sang lebah. Okey. Jadi tadi apa? Okey, sang lebah terlanggar pokok kerana dia terbang terlalu laju. Kemudian apa? Sang kelulut dia mengangkat sang lebah. Maksudnya sang kelulut ni apa? Baik hati. Nilai yang ada pada sang kelulut ialah nilai baik hati. Yang keempat kita letak nilai baik hati. Yang kelima, sang lebah tidak sombong lagi. Tidak sombong lagi maksudnya lebah tu dah insaf. Okey, nilai yang ada pada lebah tidak sombong lagi ialah insaf. Seterusnya kita lihat buku aktiviti jilid 1 muka surat 88. Baca cerita, kemudian kenal pasti dan nyatakan nilai yang diperoleh. Harga segelas susu. Okey, ni nilai yang awak perlu tulis berdasarkan frasa yang akan cikgu berikan. Okey, cikgu akan berikan frasa dan awak tuliskan nilai yang sesuai berdasarkan frasa yang cikgu berikan. Okey, kita baca dulu. Harga segelas susu.
Pada suatu hari, Farhan berasa dahaga selepas berjajah kuih dengan ibunya. Okey, cikgu buat ni yang pertama. Awak tuliskan nilai apa yang sesuai dengan berjajah kuih dengan ibunya. Farhan meminta segelas air di sebuah rumah. Seorang kanak-kanak perempuan memberinya segelas susu. Okey, memberinya segelas susu. Nilai apa kalau memberi segelas susu ni? Okey. Berjajah kuih dengan ibunya. Maksudnya nilai yang ada pada Farhan ialah nilai apa? Okey, cikgu bagi rajin. Okey, yang kedua, memberinya segelas susu. Jadi nilai yang ada pada kanak-kanak perempuan ni apa? Kalau dia bagi susu pada Farhan. Okey. Farhan ingin membayar harga susu itu, tetapi ditolak. Okey, tetapi ditolak. Maksudnya dia beri percuma. Maksudnya kalau bagi percuma tu, orang tu apa? Nilai dia apa? Yang ada pada diri dia. Dia ikhlas. Okey, awak dengarkan cikgu terangkan. Mungkin ada yang cikgu dah tersebut jawapan tu. Nanti awak tulis dalam petak yang disediakan. Okey. Seterusnya yang keempat, kita dah 1 2 3. Okey, yang keempat. Kini kanak-kanak perempuan itu telah dewasa dan menjadi gadis yang cantik. Tiba-tiba dia dijangkiti penyakit kulit. Dan tiada doktor yang mampu memulihkan penyakitnya. Okey, dia dijangkiti penyakit kulit. Dan tiada doktor yang mampu memulihkan penyakitnya. Okey, nilai apa? Okey, dia dah ada penyakit kan, dia nak buat macam ni, dia kena redha. Okey, pada suatu hari dia menjalani rawatan di sebuah hospital pakar sehingga pulih. Okey, maksudnya dia walaupun dia redha, dia menjalani rawatan. Maksudnya menjalani rawatan dia apa? Okey, dia tak duduk saja je biar sakit dia tu kan. Jadi dia berusaha menjalani rawatan. Okey, mana cikgu dah tersebut tu. Okey, awak faham-faham lah. Boleh tulis di tempat yang disediakan. Okey, di sebuah hospital pakar sehingga pulih. Dia susah hati tentang kos rawatannya. Sebelum keluar dari hospital itu, dia memberi sampul surat pembayaran bil daripada doktor yang merawatnya. Apabila dibuka, ada sekeping kad yang tercatat, inilah harga segelas susu. Okey, kita dah ada berapa? Cikgu bagi puasa 1, 2, 3, 4, 5 dan satu lagi yang keenam ialah menerima sampul surat pembayaran bil daripada doktor yang merawatnya. Nilai yang sesuai ialah, maksudnya inilah harga segelas susu. Maksudnya Farhan tu menghargai pertolongan perempuan itu dan dia membantu perempuan itu membayar bil rawatannya. Okey, sampai di sini saja pelajaran kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih.